Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita bersiaran di konti UMT FM bagi membincangkan prakarsa HEPA iaitu memperkukuh kesejahteraan mahasiswa khususnya dari sudut psikologi dan juga emosi. Bersama saya hari ini, saya Cik Nur Fadilah binti Malik selaku moderator bual bicara anda pada hari ini. Untuk makluman semua, prakarsa HEPA telah diumumkan oleh TNC HEPA sendiri iaitu Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Izani bin Muhammad Aziz pada 25 Jun yang lalu. Prakarsa ini adalah bertujuan untuk memperkasakan mahasiswa khususnya dalam memperkukuh kesejahteraan pelajar sendiri. Okey, terdapat 9 prakarsa yang telah diperjelaskan oleh beliau melalui pengucapan tersebut dan salah satunya adalah memperkukuhkan kesejahteraan mahasiswa. Jadi hari ini kami bawakan barisan panel-panel yang bukan calang-calang. Sudah tentu mereka ada latar belakang yang boleh berkongsi kepada kami berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa itu sendiri. Tapi sebelum tu, orang kata tak kenal maka tak cinta. InsyaAllah bila dah kenal semakin selesa. Alright, okay, saya kenalkan dulu kita punya panel forum kita yang pertama iaitu Profesor Datin Dr. Rohani binti Madmin selaku pensyarah kaunseling UMT dan juga merangkap ahli Lembaga Kaunselor Malaysia di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kepakaran beliau dalam bidang kaunseling memang tidak boleh dinafikan lagi. Beliau dah berkecimpung dalam bidang ni selebih 25 tahun. Sudah tentu banyak pengalaman yang akan dikongsikan bersama dengan kita hari ini. Apapun, kita ucapkan selamat datang Prof. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Alright, panel kita yang kedua. Okey, saya rasa panel yang kedua ni sudah tidak asing lagi dengan warga UMT. Wataknya seorang yang berjiwa murni dan berkaliber terutama dalam membentuk mahasiswa kita dalam membantu memperkasakan dan memperkukuh kesejahteraan mahasiswa itu. Beliau seorang yang sangat profesional dan berkaliber dalam menjalankan tanggungjawab beliau. Beliau adalah Puan Hainani Idaya binti Aziz selaku Ketua Pusat Kaunseling dan Kesejahteraan Mahasiswa UMT. Beliau juga merupakan kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Alright, terima kasih Puan di atas kerjasama datang pada hari ini. Alright, okay. Dan saudara kita yang ketiga, salah satu kumbang sahaja yang berada kat sini kan. Okay, yang lain semua bunga, seorang je kumbang yang kita bawakan hari ini. Sudah tentu seorang mahasiswa yang sangat hebat dan berkaliber yang mewakili suara mahasiswa bagi membincangkan isu kesejahteraan dalam kalangan mahasiswa UMT. Jadi kita bawakan hari ini iaitu saudara Muhammad Amir bin Samsudin, okey, yang merupakan juga Presiden Pembimbing Rakan Siswa UMT dan baru-baru ini beliau juga telah dinobatkan sebagai juara ikon motivator UMAC 2023. Bukan kaleng-kaleng kan? Alright, okay, kita bawakan orang-orang hebat untuk kita bincangkan isu kesejahteraan mahasiswa itu sendiri. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, mungkin kita boleh buka gelanggang perbincangan kita pada pagi ini dengan tentang isu memperkukuhkan kesejahteraan mahasiswa. Mungkin kita boleh mulakan dengan Puan Hainani terlebih dahulu. Mungkin, okey Puan, boleh tak kalau Puan kongsikan bersama kami apakah perkhidmatan dan program yang disediakan oleh Pusat Kaunseling dan bagaimana sambutan dan penyertaan pelajar terhadap perkhidmatan dan program tersebut? Dipersilakan Puan. Okey, baik. Terima kasih Cik Fad selaku moderator pada pagi ini. Okey, memperkukuhkan kesejahteraan mahasiswa merupakan satu aspek penting dalam membingkas prakarsa HEPA yang disebut dalam amanat yang berbahagia Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni baru-baru ini. Okey, saya terus pergi kepada apakah perkhidmatan dan juga program yang disediakan oleh Pusat Kaunseling dan Kesejahteraan Mahasiswa yang kita laksanakan sekarang kepada mahasiswa kita khususnya. Antaranya perkhidmatan sesi kaunseling individu dan kelompok, sesi bimbingan dan juga sesi konsultasi
yang merangkumi isu akademik. Okey, isu akademik yang boleh saya sentuh kat sini adalah yang berkait dengan penangguhan pengajian, pertukaran kursus dan apa sahaja isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran mahasiswa. Seterusnya, isu yang berkaitan dengan keluarga, isu kerjaya, isu sosial. Malah kita juga kat sini dengan kapasiti 3 orang kaunselor turut mengendalikan kes-kes ataupun isu yang berkaitan dengan seksual lah. Yang saya rasa saya tak akan pergi secara detail, tapi kita nyatakan antara topik-topik ataupun isu yang boleh pelajar datang ke seksyen ataupun pusat kaunseling untuk berjumpa terus dengan kaunselor-kaunselor kita yang ada. Dan selain itu, pusat kaunseling juga turut melaksanakan program-program pembangunan akademik yang kita pernah jalankan kepada pelajar, program seperti Talk at 30 Minutes, program Cakna Belajar, program-program seperti dalam tempoh exam talk, yang mana kita menampilkan para kaunselor ataupun kepakaran-kepakaran daripada pihak luar dan juga kepakaran-kepakaran dalaman untuk berkongsi dengan para pelajar berkenaan dengan isu akademik, macam mana untuk para pelajar ini meningkatkan tahap-tahap akademik lah. Okey, seterusnya pusat kaunseling turut menyediakan program-program seperti program pembangunan sasiah, program-program pencegahan dan kesedaran, iaitu intervensi serta advokasi, yang mana kita laksanakan secara bersemuka serta melalui webinar yang dijalankan pada setiap bulan. Antaranya program-program seperti Chit Chat with Counselor, program bersemuka dan secara online ini yang banyak menyentuh isu-isu yang berlaku dalam kalangan pelajar kita kan, Prof. Dan juga program-program turun padang yang mana kaunselor turut berjumpa terus dengan warga pelajar supaya pelajar ini boleh dekat dengan kita dan mereka nak hadir ke program-program yang kita laksanakan lah, seperti program Jom Jumpa Kaunselor, Outreach Counselling, dan antara program-program yang besar yang kita laksanakan juga setiap tahun seperti UMAC, University Young Motivator Competition, yang mana kita boleh melahirkan bakat-bakat ikon motivator dalam kalangan pelajar yang mana boleh membantu para pelajar yang menjadi orang tengah dalam membawa para pelajar kepada kaunselor, serta program-program berbentuk terapi. So kalau nak senaraikan, memang banyak program-program yang kita sediakan kepada para pelajar supaya pelajar boleh berminat datang ke pusat kaunseling, selain daripada membantu mereka berhadapan dengan isu konflik dan dalam masa yang sama juga para pelajar boleh membentuk kebolehan, personality dan juga potensi mereka lah. Okey, saya nak share sedikit lah dengan para pendengar kita pada pagi ini. Saya turut nak berkongsi berkenaan dengan bagaimana pelajar nak datang ke kaunseling, nak jumpa, nak buat sesi kaunseling kan. So kita ada beberapa kaedah. Kaedah pertama, pelajar boleh terus klik di pautan MyNemo yang yang boleh diakses oleh para pelajar. Pergi kepada HEPA, menu HEPA, modul kaunseling dan mohon sesi. Kat situ kita boleh tetapkan temu janji bersama kaunselor dan pihak kaunseling akan respon untuk set up temu janji antara pelajar dengan kaunselor yang ada. Kaedah kedua, kita biasa gunakan di sini iaitu melalui rujukan oleh pihak pensyarah, mentor-mentor, PTJ dalam UMT, Kolej Kediaman, PKU, dan juga pihak-pihak yang berkeperluan lah dalam membantu pelajar yang boleh rujuk terus kepada kaunselor, juga melalui portal MyNemo. Dan kaedah ketiga iaitu para pelajar yang mendengar kita pada hari ini boleh terus datang ke pejabat kaunseling, iaitu di Kompleks Siswa Arah 1 HEPA,
untuk berjumpa terus dengan kaunselor ataupun boleh menyiapkan temu janji bersama kaunselor yang available lah. Okey, itu antara kaedah yang boleh saya hebahkan kepada pelajar bagaimana untuk para pelajar berjumpa dengan kaunselor. Sebab saya tahu bila sebut je kaunselor, stigma dalam kepala para pelajar, sama ada takut, risau, bimbang untuk berjumpa dengan kaunselor. Satu perkara juga yang saya nak sebutkan, pelajar tak perlu ada stigma, risau, takut nak jumpa kaunselor. Pengalaman di sekolah yang mana pelajar rasa bila nak berkongsi dengan kaunselor, kaunselor akan ceritakan kepada pihak pengurusan, pada pihak lain juga sebagainya, adalah boleh kita nyatakan di sini yang mana pelajar yang berjumpa dengan kaunselor akan dilindungi di bawah akta kerahsiaan. Ya, setiap sesi yang dijalankan oleh kaunselor wajib diisi satu borang yang mana perjanjian antara kaunselor dengan pelajar, yang mana segala info pelajar itu akan dilindungi, dan ini tertakluk di bawah akta kerahsiaannya yang dinyatakan di bawah lembaga kaunselor. Cukup jelas di situ. Jadi para pelajar, saya ingatkan ataupun saya minta supaya tidak perlu rasa risau, rasa bimbang untuk berjumpa dengan kaunselor. Okey, tambahan lagi untuk saya nyatakan, para kaunselor kita semuanya adalah mempunyai lesen yang berdaftar di bawah lembaga kaunselor dan tidak dinafikan lagi tahap profesional kaunselor dalam mengendalikan kes-kes pelajar lah. Okey, selain itu juga pusat kaunseling turut menyediakan perkhidmatan terapi-terapi seperti terapi seni dan permainan, iaitu art terapi dan play terapi di bilik yang kita sediakan khusus kepada para pelajar. Ya, seterusnya kita juga mempunyai terapi teknik alternatif untuk membantu para pelajar seperti terapi mandala, body image therapy, puppet therapy, clay therapy dan juga sand therapy. Bermakna kat sini kita boleh tengok bukan sekadar sesi kaunseling secara konvensional dalam membantu pelajar, tetapi dalam masa yang sama kita juga mempunyai perkhidmatan dari sudut terapi-terapi yang khusus untuk membantu additional dalam kita membantu pelajar ini, termasuklah terapi-terapi ini yang membantu kes-kes khusus pelajar kita lah. Jadi saya sangat berharap pelajar-pelajar untuk datang ke pusat kaunseling, yang mana saya tahu sebelum ini sambutan pelajar kita yang datang ke pusat kaunseling ini sangat menggalakkan, yang mana boleh dikatakan setiap hari walaupun tanpa melaksanakan sesi kaunseling, tapi para pelajar datang untuk menggunakan perkhidmatan yang kita sediakan kepada mereka, khususnya terapi yang saya sebutkan tadi, sebab kita memang dibantu oleh kaunselor yang pakar dalam mengendalikan terapi yang saya nyatakan. Di samping kita ada juga bantuan daripada pelajar-pelajar internship, pelajar-pelajar yang melaksanakan praktikal dekat kita, yang mana mereka ini juga berkelayakan untuk membantu pelajar mengendalikan terapi-terapi ini. Dan saya kira pelajar kita sangat bertuah, ya. Sebab di bilik terapi kita selain menyediakan aktiviti art terapi, ekspresif terapi ini, kita juga ada menyediakan suasana yang kondusif, suasana yang terapeutik untuk pelajar-pelajar datang, dan selain mereka release situasi yang mereka alami bila dah penat belajar, bila dah pergi ke kuliah dan sebagainya, ada isu-isu, konflik-konflik, boleh mereka datang ke sini untuk gunakan kemudahan yang ada. Mereka boleh gunakan kerusi masaj, ya, untuk rehat. Kita boleh sediakan satu ruang yang cukup membantu mereka untuk menghilangkan apa sahaja tekanan ataupun konflik yang melanda para pelajar. So itu antara yang saya boleh
sharekan dengan pendengar sekalian pada pagi inilah. Itu saja. Okey, terima kasih Puan di atas perkongsiannya sebentar tadi. Menarik rupanya perkhidmatan yang disediakan di pusat kaunseling ni. Yang saya paling tertarik tadi, ada terapi seni, ada art, ada stand terapi, ada clay terapi. Terlalu banyak terapi dan perkhidmatan yang kita sediakan khususnya kepada mahasiswa itu sendiri. Yang pasti saya yakin dan percaya usaha ini dan program yang dijalankan adalah bertujuan untuk membantu kesejahteraan mahasiswa. Tapi kita kepada kita punya panel yang kedua, Prof. Okay. Kita dah dengar tadi perkongsian daripada Puan Hainani berkaitan dengan perkhidmatan dan program yang dijalankan. Tapi mungkin sambutan daripada pelajar tu kurang memuaskan ataupun kita nak tingkatkan lagi. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan kepada kami bagaimanakah kaedah untuk kita tingkatkan penglibatan pelajar terhadap perkhidmatan yang kami sediakan, dan juga apa kaitannya dengan kesejahteraan pelajar itu sendiri. Silakan Prof. Terima kasih Saudari Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita dapat berada dalam satu ruang untuk kita berbincang satu perkara yang saya rasa cukup penting dalam kehidupan sebagai seorang mahasiswa, iaitu tentang kesejahteraan. Dan saya rasa bersama dengan saya Puan Hainani tadi telah ceritakan banyak tentang aktiviti yang telah dijalankan di HEPA, dan tahniah juga untuk rakan seorang lagi juara yang motivator UMT, saudara Amir. Alhamdulillah, tahniah untuk tu. Jadi saya nak kait dengan Cik Fat kemukakan ini berkaitan dengan kesejahteraan. Saya rasa sebelum saya pergi kepada aktiviti, saya nak ceritakan kesejahteraan tu apa sebenarnya. Kesejahteraan ini dia datang dalam satu perspektif untuk melihat diri kita, diri individu dalam perspektif yang positif. Kita panggil sebagai psikologi positif. Maksudnya dalam kehidupan kita sebagai seorang individu, kita sentiasa berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dan terbaik dalam kehidupan kita sebagai seorang individu ada kriteria tersendiri yang kita telah tetapkan, dan saya nak kongsikan salah satu tokoh, kalau mungkin ada pelajar-pelajar bersama-sama dengan kita yang akan mendengar siaran ini, adalah mungkin boleh sekarang ni kan dunia digital, boleh cari dekat internet Martin Seligman. Ini adalah merupakan tokoh dalam bidang psikologi kognitif, ada positif psikologi, maafkan saya, dalam perkara bila bercerita tentang kesejahteraan, dia menguraikan dengan jelas apa yang dikatakan sebagai kesejahteraan. Satu, emosi yang positif, dinyatakan perkara tersebut. Yang kedua adalah penglibatan secara positif, hubungan yang positif bersama dengan orang-orang di sekeliling dia. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga yang diberikan perhatian adalah berupaya untuk menentukan apa yang diinginkan dalam kehidupan dia. Dia boleh buat satu keputusan, ini adalah yang diinginkan dalam kehidupan dia. Dan yang keempat dekat situ adalah dia boleh bila dia nak berupaya untuk menentukan apa yang diinginkan dalam kehidupan dia, sudah tentunya berkaitan dengan aktiviti di sekeliling dia. Maksudnya individu yang boleh terlibat dalam untuk melihat mengalami kesejahteraan tersebut, dia bukan berada seorang-seorang, berada dalam bilik seorang-seorang, tidak. Dia akan sentiasa bersama-sama, maksudnya berinteraksi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, dan melibatkan dalam apa saja aktiviti yang diadakan supaya dia mampu untuk membentuk satu saya rasa suka berada dekat UMT. Saya suka dengan aktiviti-aktiviti di HEPA. Itulah yang disebut sebagai kesejahteraan. Jadi balik semula apa yang Cik Fat katakan tadi adalah bagaimana untuk membentuk aktiviti tersebut adalah, sebelum saya jawab, saya nak berikan satu perkara yang kedua. Pelajar, mahasiswa, mereka ni siapa sebenarnya? Kalau mengikut dalam perspektif kaunseling, bidang saya bidang kaunseling, dalam perspektif kaunseling, mahasiswa yang ada di dalam kampus dalam UMT ini dalam range umur di antara 18-23 tahun. Yang ini ni dalam perspektif kaunseling, untuk memahami individu, ini adalah merupakan, kita panggil dalam Englishnya dipanggil sebagai young adult, awal dewasa. Belum masuk dewasa sepenuhnya lagi, masih belajar untuk menjadi seorang dewasa. Dan bila dalam proses untuk dia belajar untuk menjadi seorang dewasa tu,
perkara-perkara yang berlaku pada diri dia tadi, melibatkan dalam aktiviti untuk membolehkan dia melalui satu emosi yang positif, bagaimana dia melihat emosi dia, pengalaman dia tersebut, dan juga untuk dia bersama-sama dengan rakan-rakan dalam membentuk hubungan yang positif. Itu akan membantu dia untuk menjadi seorang yang boleh bekerjasama, boleh menentukan apa yang dia nak dalam hidup dia. Maksudnya dia bertanggungjawab dengan diri dia, keputusan yang nak dibuat. Dan dekat situ juga bila dia bekerjasama, dia akan saling menghormati bersama dengan rakan-rakannya. Jadi itu adalah bagi saya mahasiswa. Jadi balik semula pada soalan Cik Fat tadi, bagaimana aktiviti tersebut? Bagi saya aktiviti ini salah satu perkara macam Puan Hanani dah sebutkan tadi, pelbagai pendekatan, pelbagai aktiviti dari segi melibatkan individu, kelompok dan sebagainya. Paling penting bagi saya, apa saja yang kita buat, yang perkara yang paling utama adalah perlunya untuk membentuk satu hubungan yang positif bersama dengan orang dalam sekeliling dia. Apa-apa saja aktiviti, sama ada melalui aktiviti kelompok, melalui aktiviti terapi yang dilakukan, boleh dilakukan secara kelompok, boleh dilakukan secara individu, tetapi akhirnya yang kita harapkan daripada aktiviti tersebut, dia mampu untuk membentuk hubungan yang positif dengan orang lain. Kenapa? Kerana daripada hubungan yang positif tu tadi, dia akan bawa kepada emosi yang dia seronok untuk melibatkan dalam aktiviti berkenaan. Bila dia seronok untuk melibatkan dalam aktiviti berkenaan, dia akan melihat kehidupan dia dekat kampus sebagai satu kehidupan yang bermakna. Kerana apa? Kerana dia perlu mewujudkan satu ruang kehidupan yang bermakna, keselesaan, rasa emosi yang gembira dan sebagainya. Itu kerana perlu kita ingat, PPT, Universiti Malaysia Terengganu, kita adalah merupakan sebahagian daripada pengalaman apa yang akan berlaku dekat sini, yang akan mencorakkan masa depan pelajar tersebut. Yang akan berlaku seterusnya untuk tempoh-tempoh akan datang. Pengalaman dekat universiti yang ini yang akan memainkan peranan penting. Kalau pengalaman tersebut berlaku dalam keadaan yang positif, dia berupaya untuk membentuk hubungan yang baik bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling dia, pengalaman itu akan dibawa ke seterusnya walaupun dia dah keluar daripada UMT. Di mana macam yang saya boleh sebut, saya katakan bahawa apa saja aktiviti yang kita buat yang memfokuskan kepada kerjasama tadi, fokuskan kepada emosi yang positif, dia rasa keseronokan tersebut, dia berupaya untuk meningkatkan dari segi rasanya dia keseronokan melibatkan dalam aktiviti tersebut, akan membantu dia untuk membentuk satu perkembangan dalam menuju dia adalah seorang insan yang menuju ke arah kecemerlangan dalam kehidupan dia. Saya rasa saya berhentikan dulu di situ untuk sebelum kita sambung yang seterusnya. Alright, okey, terima kasih Prof di atas ulasan sebentar tadi. Okey, dekat sini Prof ada menyatakan yang kita, kalau kita nak menarik mahasiswa kita ni untuk terlibat dengan aktiviti dan program yang kita jalankan, perkara pertama adalah kita kena ada hubungan yang positif supaya daripada sini timbulnya rasa seronok mahasiswa untuk melibatkan diri dengan perkhidmatan dan juga program yang dijalankan. Okey, sebagai wakil daripada suara mahasiswa sendiri kan, okey, dan juga merupakan presiden pembimbing rakan siswa. Okey, saudara Amir, apa bagi pendapat Amir sendirilah, apa yang mahasiswa ini sendiri faham tentang kesejahteraan dalam kehidupan mereka dan bagaimana ianya berfungsi untuk perkembangan dan pembangunan dalam diri mahasiswa itu sendiri? Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cik Fat atas soalan yang ditujukan kepada saya. Dan saya amat berbesar hatilah untuk berkongsi sedikit pendapat saya bersama panel-panel kita yang lain yang sangat-sangat hebat. Prof. Rohani, Puan Hanani yang berlatar belakang kaunseling. Manakala saya ni seorang pelajar teknologi alam sekitar, tapi saya akan cuba berikan terbaik untuk berkongsi berkenaan apa itu makna kesejahteraan mengikut mahasiswa dan juga apa fungsi kesejahteraan itu sendiri kepada mahasiswa. Baiklah, definisi kesejahteraan bagi mahasiswa ini terdapat pelbagai kerana setiap individu memiliki keinginan yang berbeza, betul? Orang yang bersukan, mereka inginkan
sejahtera tubuh badan untuk mereka melakukan aktiviti di setiap petang untuk latihan dan masuk bertanding di mana-mana aktiviti sukan. Manakala orang yang fokus kepada akademik, mereka inginkan kesihatan mental yang baik supaya mereka terelak daripada pelbagai tekanan-tekanan yang membantutkan mereka untuk belajar. Betul. Jadi, saya ingin berkongsi sedikit petikan ayat daripada World Health Organization yang pada tahun 2014. Mereka mendefinisikan bahawa kesejahteraan mental itu sendiri adalah kesihatan fizikal yang sempurna, iaitu mental, kesejahteraan sosial yang tidak ada penyakit ataupun keuzuran. Samalah juga dengan setiap apa pendapat mahasiswa itu sendiri. Mereka ingin kesejahteraan yang baik supaya mereka dapat menjalankan pelbagai aktiviti dengan bahagia dan seronok. Betul, itu pendapat mahasiswa. Kebahagiaan juga merupakan salah satu titik yang paling diinginkan oleh setiap mahasiswa, kerana kebahagiaan itu adalah hasil daripada kesejahteraan psikologi itu sendiri. Setiap orang ingin bahagia, bukan sahaja mahasiswa. Orang tua pun mahukan kebahagiaan mereka sendiri. Jadi, untuk mencapai kebahagiaan itu, mahasiswa itu perlukan satu sifat yang positiflah dalam kehidupan mereka. Jadi, kesejahteraan ini berfungsi untuk menjadikan pelajar itu lebih positif dan cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang baiklah. Orang positif akan cenderung untuk melakukan kebaikan, tetapi pelajar ataupun mahasiswa yang negatif cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang tidak buruklah. Betul. Jadi untuk menjadi positif ini, segala aktiviti yang dijalankan oleh pihak PPHKP perlu disertailah oleh mahasiswa dan juga pelajar, tidak kira lelaki, tidak kira perempuan, kerana aktiviti yang dijalankan oleh pusat PPHKP itu sendiri sangat melibatkan secara menyeluruh aktiviti mahasiswa, tidak mengira jantina. Okey, apabila menjadikan pelajar itu positif, mereka akan dapat mengurangkan stres ataupun perasaan tekanan mereka dalam akademik mereka itu sendiri. Kerana positif ini menjadikan pelajar itu mampu berfikir dan bertindak secara proaktif dan sistematik. Mereka tahu untuk menyusun apa yang mereka inginkan. Jadi, segala gerak kerja mereka, segala tindakan mereka dapat dilihat secara dengan lebih jelaslah. Betul. Jadi apabila mereka ingin sebagai contoh, mahasiswa itu ingin berjaya dalam bidang akademik, mereka perlukan melakukan jadual belajar. Jadi mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan. Orang yang mahu berjaya dalam bidang sukan, mereka perlu turun latihan setiap hari. Sebab kita tengok UMT sendiri juga menyediakan satu fasiliti yang sangat terbaiklah kepada pelajar itu sendiri. Fasiliti stadium yang cantik, track sukan yang baik untuk mahasiswa turun padang dan melakukan aktiviti-aktiviti itu dengan cara mereka sendiri. Makna katanya mahasiswa ini bebas untuk melakukan aktiviti mereka tanpa ada halangan daripada mana-mana pihak, tetapi perlu mengikutlah peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak universiti itu sendiri. Jadi apabila mereka mampu mengawal tekanan mereka, pelajar itu sendiri juga mampu mengembangkan potensi mereka dalam pembelajaran, dalam pelbagai bidang lah yang mereka inginkan. Jadi mahasiswa, kesejahteraan mereka inginkan adalah kesejahteraan yang mampu untuk mereka lakukan pelbagai aktiviti tanpa ada masalah, tanpa ada sebarang sekatan lah daripada mana-mana pihak, supaya mereka mampu mengembangkan potensi diri. Kerana orang yang mampu mengembangkan potensi diri adalah orang yang mampu untuk menggapai kejayaan mereka. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Alright, okey, terima kasih kepada saudara Amir. Okey, saudara Amir telah merungkaikan apa yang diinginkan oleh mahasiswa dalam bentuk kesejahteraan. Apa yang saya dapat dekat sini, mahasiswa inginkan kebahagiaan. Mereka inginkan kebebasan supaya mereka dapat mencapai kesejahteraan sebagai diri mahasiswa itu sendiri. Jadi kalau boleh kita bincangkan sedikit bersama dengan Prof Rohani. Okey, berdasarkan pendapat Prof sendirilah, berdasarkan apa yang saudara Amir katakan tadi, mahasiswa inginkan kebahagiaan, inginkan kebebasan. Jadi apakah kesan-kesan kesejahteraan emosi ni terhadap mahasiswa itu sendiri, dan mungkin ada dasar-dasar kerajaan yang boleh membantu kita untuk meningkatkan lagi kesejahteraan dalam mahasiswa UMT? Silakan Prof. Terima kasih Saudara Rifat. Saya rasa bila disebut perkara tentang kesejahteraan mahasiswa, yang penting macam saya katakan tadi, dalam keadaan tersebut, dalam usia sebagai seorang mahasiswa, satu perkara yang penting, dia nak autonomi. Dia boleh buat keputusan untuk diri dia. Keputusan tersebut dihormati oleh orang-orang di sekeliling dia. Itu adalah hak yang ingin diinginkan sebagai seorang mahasiswa.
Kemudian dekat situ juga dia perlukan macam saya katakan, bukan saja dia ada autonomi dekat situ, perkara yang diharapkan juga kat situ adalah dia mampu untuk laksanakan apa yang diinginkan supaya dia boleh merancang ini adalah kehidupan yang diinginkan. Okey. Dan pada masa yang sama dekat situ kalau kita boleh perhatikan adalah dia bersedia, maksudnya autonomi, independence, dia mampu untuk laksanakan perkara berkenaan. Sebelum saya respon pada apa yang Cik Fat katakan, saranan dasar kerajaan dan sebagainya, saya mungkin nak mencelah dengan satu keadaan, ya. Apa yang berlaku sekarang ini, ya, kita kena ambil kira kesan daripada pandemik, kesan yang berlaku dalam 3 tahun yang lepas. Maksudnya perkara tersebut, pelajar yang ada bersama-sama dengan kita pada hari ini melalui cabaran berkaitan dengan cabaran apa? Kehidupan mereka sebagai seorang individu. Dalam perkara tersebut, macam mana mereka melaksanakan dari segi, macam tadilah, untuk membentuk hubungan emosi yang positif, macam mana untuk membentuk dari segi autonomi itu sendiri, macam mana untuk membentuk independence itu sendiri dalam diri mereka. Ada sedikit cabaran yang berlaku dalam tempoh 3 tahun, agak lama kita berada dalam ruang berkenaan. Jadi keadaan tersebut sedikit sebanyak memberikan kesan kepada pelajar yang ada pada waktu sekarang di universiti. Itu keadaan yang perlu kita berikan perhatian, ya. Kemudian bila Cik Fat tanyakan, berikan maklumat tentang apakah dasar, apakah saranan yang ada dalam keadaan ini, saya nak ungkap baliklah, ya, dari segi matlamat hala tuju pendidikan di negara kita. Dan apa yang ada dalam falsafah pendidikan tinggi di negara adalah untuk menyediakan satu pendidikan formal yang berlaku kalau ikut program macam saudara Amir tadi ikut sarjana muda teknologi alam sekitar. Teknologi alam sekitar, maksudnya dilatih untuk menjadi seorang teknologis yang terlibat dengan alam sekitar. Tetapi saudara Amir juga merupakan pemenang yang motivator. Bukan berkaitan dengan bidang pengajian yang diikuti. Jadi dekat situ itu adalah merupakan matlamat hala tuju pendidikan tinggi dekat Malaysia. Bukan saja nak melatih contoh saudara Amir untuk menjadi seorang teknologis dalam bidang alam sekitar, tetapi untuk membantu pelajar-pelajar melalui satu pendidikan bukan formal, informal, tetapi dia boleh menentukan ini adalah masa depan saya. Itu adalah matlamat yang ada di dalam pendidikan tinggi di negara kita. Dan dalam keadaan tersebut, itu peranannya pusat kaunseling, peranannya HEPA dalam keadaan berkenaan, kerana pendidikan di negara kita bukan sahaja pendidikan formal untuk melatihkan macam saya katakan tadi, tetapi juga adalah merupakan pendidikan bukan formal yang banyak memberikan kesan kepada pelajar. Dan kalau mungkin kalau ada data dekat bahagian HEPA dan sebagainya untuk melihat berapa ramai di antara pelajar-pelajar yang ada dekat universiti daripada UMT khususnya, yang graduan kita yang bekerja bukan dalam bidang. Kenapa? Kerana banyak ilmu yang dia dapat secara informal melalui aktiviti yang dijalankan, contoh macam Puan Anan sebutkan tadi tersebut. Jadi yang ini sebenarnya yang akan memantapkan lagi jiwa mereka, yang akan menentukan bahawa maafkan saya kadang-kadang keluar dalam bahasa Inggeris, ini adalah merupakan perkara yang saya inginkan dalam kehidupan saya. Betul, ilmu yang dipelajari itu yang akan membantu, tetapi yang akan mengukuhkan lagi mereka adalah melalui aktiviti-aktiviti, melalui proses pembelajaran yang bukan formal dalam keadaan berkenaan. So, jadi balik semula pada soalan Cik Fat tadi, maksudnya saranan baru dan sebagainya, saya rasa pihak bahagian pendidikan tinggi sentiasa menggunakan falsafah yang sama, falsafah yang saya katakan tadi, tetapi ruang, kemudahan, bantuan cukup banyak diberikan pada universiti bagi menggalakkan kerana untuk menggalakkan pelajar dia boleh meneroka, memahami diri dia, dan dia boleh buat keputusan berkaitan dengan hala tuju kerjaya dia. Ini adalah perkara yang saya inginkan, ini adalah perkara yang saya hasratkan. Dan perjalanan kehidupan dia selepas dia graduat daripada universiti,
sedikit sebanyak pengalaman selama 3 tahun atau 4 tahun berada dekat universiti, itu memainkan peranan penting. Kerana dekat situlah dia mula mengenal ini adalah kehidupan saya, ini adalah apa yang saya inginkan. Saya rasa itu saja daripada saya terlebih dahulu. Terima kasih. Alright, terima kasih kepada Prof di atas hujahan dan juga ulasan berkaitan dengan isu yang kita perbincangkan, iaitu kesejahteraan mahasiswa. Jadi kalau berdasarkan apa yang Prof sampaikan sebentar tadi, kita di pihak IPT sendiri, kita menyediakan peluang dan ruang untuk pelajar mahasiswa ini mendapatkan peluang belajar secara informal, bukannya semata-mata formal yang apa yang kita belajar di dalam kelas kuliah semata-mata. Jadi kita sediakan pelbagai program untuk mereka meningkatkan lagi daya tahan, meningkatkan lagi soft skill mereka, bagi supaya mereka ada added value yang orang lain tak ada. Yang specialnya mahasiswa, setiap mahasiswa tu ada specialnya sendiri. Okey, jadi berdasarkan apa yang dikongsikan oleh Prof Rohani sebentar tadi, pelajar mahasiswanya sekarang, kita memang faham mereka ni telah menerima kesan yang agak berat berkaitan dengan pandemik sebelum ni, Puan. Jadi pelbagai mungkin itu juga menyebabkan mereka sukar untuk mendapatkan perkhidmatan, ataupun mereka lebih pilih untuk bersendirian disebabkan mereka sudah selesa berada berseorangan ketika pandemik. Jadi kalau berdasarkan sesi kaunseling yang Puan jalankan kan, bagaimana trend peningkatan sesi kaunseling yang dijalankan oleh pihak pusat kaunseling sendiri, dan mungkin apakah strategi pihak kaunseling untuk meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan supaya kita punya mahasiswa ni lagi ramai mendapatkan perkhidmatan yang kita sediakan. Dipersilakan Puan. Okey, sekali lagi kita bersua ya Cik Fat. Okey, untuk nak menyatakan tentang data ni ataupun kita kata trend kehadiran pelajar ke pusat kaunseling, saya kalau nak bentang data ni sebenarnya kadang-kadang banyak isu yang timbul, Prof. Sebenarnya lebih-lebih lagi dalam mesyuarat lah kan, kita memang akan tabelkan kes-kes yang kita kendalikan, yang kaunselor kendalikan among pelajar-pelajar UMT ni. Dan bila kes meningkat tinggi banyak, dikatakan banyaknya masalah pelajar kita. Itu yang biasa berlaku yang kita dengar. Kalau kes sikit sangat ni, tak ada kes sangat kaunselor kendalikan, tak ada kerja ke kaunselor. so itu antara orang kata dilema lah yang dihadapi oleh kaunselor. Sebenarnya tidak orang kata dari sudut, sebenarnya tak adalah data tu orang kata tinggi ataupun rendah, tidaklah memberi makna yang perkhidmatan kita ni tidak orang kata kepada pelajar tidak sampai, tidaklah sebenarnya. Sebenarnya berkait dengan situasi juga, situasi mungkin fasa pandemik baru-baru ini sangat memberi kesan lah, sebagaimana yang Prof nyatakan tadi. Dalam tempoh 3 tahun ni kita memang betul-betul struggle ya, sebab kita tengok bila berlakunya pandemik, ramai pelajar yang menjadi kata bukanlah mangsa macam mana, tapi dari sudut psikologi, emosinya sangatlah terkesan, dan secara tidak langsung kaunselor ni pun berusaha sedaya upaya ya untuk kembali situasi yang, untuk mengembalikan situasi yang seperti sedia kala tu, sangatlah memberi tamparan hebat kepada pihak kami dengan kekangan kaunselor yang ada ni, Prof. Namun kita cuba laksanakan sebaiknya lah ya untuk warga pelajar kita. Okey, kalau saya nak share sedikit lah ya, pelaksanaan data yang kita dapat lah, biasanya setiap tahun kita katakan pada tempoh 2018 sehingga kini, sehingga 2022 yang saya ada, kita mengendalikan lebih kurang 585, menghampiri 600 kes untuk tahun 2018, melibatkan sesi kaunseling dan juga bimbingan ya kepada para pelajar. Yang ini tahun 2018, 2019 kita data meningkat, iaitu ke lebih kurang 700 kes. Sesi dan juga sesi lah, bukan kes lah, 700 sesi kaunseling dan juga bimbingan kepada para pelajar yang merangkumi pelbagai isu lah kat sini, isu peribadi, isu
percintaan, akademiknya, isu yang berkait dengan seksual pun ada ya. Dan seterusnya pada tahun 2020 data menurun. Trend ini menurun ni bukan disebabkan kita tak handle case ya, pelajar tak datang ke apa, bahan tak sampai, tidak. Tetapi masa ini kita hanya ada seorang kaunselor. Ketika itu zaman peralihan yang mana tenaga kerja berkurangan, dan dah di akhir-akhir tahun tu baru ada lagi seorang kaunselor baru yang datang. Dan pada ketika ini kita hanya data yang diperolehi sebanyak 434 kes lah. Dan pada tahun 2021 pun kita baru mula nak naik 485 sesi dan juga bimbingan. Dan pada tahun 2022 kita kembali semula dengan 3-4 orang kaunselor, alhamdulillah. Yang mana kita dah dapat jalankan banyak program kepada pelajar dengan mencatatkan 1393 bilangan kes dan juga sesi serta bimbingan lah kepada pelajar. Di samping kita juga melaksanakan program-program ya, pembangunan akademik, pembangunan sasiah kepada pelajar, bukan sahaja berfokus kepada sesi kaunseling. Jadi data tu memang kalau saya nak bentangkan, memang banyaklah program yang kita laksanakan berserta dengan sasaran pelajar yang telah mendapat perkhidmatan dari sudut program tu memang agak tinggi, sehingga mencapai belas ribu lah kalau kita nak total program-program yang kita jalankan. Sebab apa? Kita memang sangat serius lah dalam membantu para pelajar, khusus dalam memperkukuhkan isu-isu yang menyentuh kepada kesejahteraan lah para pelajar, yang mana kita memberi fokus ataupun khusus dalam pengurusan emosi dan juga psikologi pelajar yang kita handle di pusat kaunseling ini. Sebab kalau nak bercakap tentang kesejahteraan tu sangat luas ya dalam kalangan pelajar, yang mana dekat pusat kaunseling ini kita fokus terus kepada dari sudut emosi dan juga psikologi lah. Dan antara strategi untuk kita tingkatkan lagi perkhidmatan pusat kaunseling supaya terus dapat membantu para pelajar, antaranya yang terbaru selari dengan perutusan khas oleh Yang Berbahagia TNC HEPA, yang mana dah umumkan tentang pelaksanaan ataupun pembangunan indeks kesejahteraan mahasiswa, insya-Allah yang akan dilancarkan juga pada tahun ini. Dan indeks ini adalah menjadi tanggungjawab pusat kaunseling untuk kita bangunkan, dan kita masih lagi dalam fasa awal pembentukan indeks ini, yang mana memang kita kajian indeks ini kita fokus satu instrumen ataupun dibentuk untuk membantu serta kita nak ukur tahap kesejahteraan pelajar UMT, merangkumi elemen yang mempengaruhi kesejahteraan yang mana akan diberi perhatian dalam kajian ini. Okey, hasil daripada kajian indeks ini juga kita akan gunakan sebagai untuk menambah baiklah struktur pusat kaunseling, ataupun kita kat sinilah kita nak tengok dekat mana keperluan utama para pelajar dari sudut untuk membentuk kesejahteraan. Mungkin fokusnya akan menyeluruh kepada fakulti, institut-institut bahagian-bahagian, khususlah yang melibatkan para pelajar kita dari sudut kolej kediaman, dari sudut penginapan mereka, keperluan-keperluan fizikal yang lain, akademik, dan menjurus juga kepada psikologi para pelajar. Saya haraplah dengan pembangunan indeks ini kita setidak-tidaknya dapat membantu pelajar untuk berkembang secara positif, meningkatkan kesejahteraan, berada di kampus kampus universiti selama 4 tahun mereka belajar ini. Jadi itu antara satu perkara yang kita
strategi kita dalam kita nak meningkatkan mutu perkhidmatan yang sedia ada. Di samping itu juga kita juga turut aktif ya untuk hebahan program. Kita buat program, kita war-warkan apa saja perkhidmatan kita, servis kita kepada pelajar tanpa hebahan yang jelas. Tidak guna juga ya Prof ya. Sebab pelajar tak akan terima, tak akan sampai kepada mereka. Tetapi kita kena lebih beraktif, yang mana selari dengan keperluan pelajar masa kini, remaja masa kini, mereka lebih tertumpu kepada bidang-bidang sosial ya. Sebab tu Facebook kita adakan, wujudkan Facebook, kita wujudkan juga Instagram, yang terbaru TikTok, semua medium orang kata medsos ini kita cuba takhluki sebab mereka berada di sini ya, mereka aktif di sini, dan ini adalah antara medium untuk sampaikan apa-apa info ya. Kita kongsikan dengan para pelajar apa sahaja yang berkait dengan mesej positif, kita bawakan kepada mereka selari dengan arus permodenan ini, yang mana pelajar sekarang tak suka dah nak dengar ceramah yang panjang 1 jam 2 jam ya. Mereka lebih fokus kepada video-video pendek, video-video yang menyampaikan mesej-mesej secara ringkas tapi bermakna. Itu antara yang kita strategi yang kita gunakan. Kita setiap hari akan share ataupun kita kongsikan baik kata-kata positif ya. Kita cuba hebahkan sesuatu yang positif kepada para pelajar melalui kata-kata inspirasi yang dihasilkan sendiri oleh para pelajar. Mereka sendiri yang bagi kata-kata positif itu, dan kita yang hebahkan dalam kalangan mereka. So keadaan ini memberi impak yang lebih positif, memberi kesan yang lebih bermakna kepada para pelajar, apatah lagi mereka yang sediakan dan mereka juga yang membacanya. Dan setidak-tidaknya kita punya amalan ini, tindakan kita, strategi kita ini sampai dan terima kepada mereka. So seterusnya, melihat juga kepada kaunselor yang mengendalikan kes-kes pelajar ini dari sudut kompetensi mereka, kepakaran kaunselor. Dan memang tidak dinafikan kaunselor yang ada di pusat kaunseling mempunyai kepakaran khusus yang boleh kendalikan kes-kes pelajar melalui orang kata terapi-terapi yang bersesuaian, teknik-teknik yang bersesuaian, skill-skill ya, yang boleh membantu apa saja isu yang dialami oleh para pelajar. Walaupun sekarang ini kita diasak oleh kes-kes kesihatan mental yang mana tidak boleh lari untuk kita hadapi, untuk kita handle lah. Yang mana baru je berlaku, terbaru saya menerima satu berita yang sangat pahit untuk kita nak terima, namun kita kena terima juga, iaitu berlaku di IPT juga dalam Malaysia ini, kes bunuh diri dalam kalangan pelajar kita. Dan kes ini sebenarnya menakutkan kita lah, sebab di mana-mana pun kita diancam dengan kes-kes begini. Dan apa yang paling penting, apabila berlaku kes begini, kesan kepada para pelajar itu sangat menjadi perhatian kepada kita, keutamaan untuk kita bantu mereka supaya mereka tidak menerima dengan negatif ya. Sememangnya peranan kaunselor bila kes-kes begini berlaku, kita cukup cepat untuk menangani dan memberi info-info yang positif yang boleh membantu untuk menangani situasi-situasi sebegini ya. Selain juga kita mempergiatkan lagi program-program yang memberi kesejahteraan emosi dan psikologi kepada para pelajar, supaya kita dapat meningkatkan kesejahteraan ya, kesejahteraan dari sudut emosi, psikologi kepada para pelajar. Sebab bila berlaku kes-kes ataupun dalam kita mengendalikan kes-kes pelajar, bukan fokus kepada
sesi sahaja, tetapi program-program ini turut membantu kita memberi kesedaran, kita membuat pencegahan dan sebagainya, supaya para pelajar boleh jelas, boleh terima, boleh untuk meningkatkan kesejahteraan diri mereka di bawah bantuan pihak kaunseling. Alright. Okey, terima kasih Puan di atas perkongsian sebentar tadi. Okey, ada 3 strategi utama yang dinyatakan oleh Puan Hainani sebentar tadi, iaitu yang pertama dengan mewujudkan indeks kesejahteraan mahasiswa, yang kedua adalah untuk memperkasakan kompetensi kaunselor, dan juga yang ketiga adalah melalui media sosial. Okey, pada penonton-penonton semua yang masih belum lagi mengikuti ataupun follow kami punya media sosial, bolehlah start pada hari ini follow kami punya IG, punya TikTok dan juga Facebook untuk mendapatkan input-input yang positif setiap hari. Alright, okey. Kita kepada saudara Amir. Kalau kita dengar tadi Puan Hainani ada berkongsikan trend peningkatan sesi kaunseling tu semakin lama semakin meningkat. Dia ada baik, ada buruknya. Yang baiknya kita tahu pelajar ini adalah dah aware, dah sedar tentang kewujudan perkhidmatan kaunseling di UMT itu sendiri. Walau bagaimanapun, pada pihak kaunseling juga kami merisaukan atau kami membimbangkan keadaan mahasiswa apabila bagaimana mereka kurang sedar tentang kesejahteraan dalam diri mereka sendiri. Jadi bagi pendapat Amir sendirilah sebagai mewakili suara pelajar, apakah impak atau kesan kepada mahasiswa jika mereka kurang kesadaran ataupun kurang kefahaman tentang kesejahteraan dalam sudut perkembangan dan pembangunan diri mereka sendiri? Persilakan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Cik Fat atas soalan yang ditujukan berkenaan kesan ataupun impak kepada mahasiswa yang tidak menyedari apakah kepentingan kesejahteraan diri kepada mereka sendiri. Baiklah, kesejahteraan makna katanya mereka tidak mempunyai kebebasan ataupun mereka tidak mempunyai keinginan untuk bergerak bebas melakukan tindakan yang baik untuk diri mereka sendiri. Baiklah, antara kesannya yang pertama adalah mereka terkurung dengan kisah lama. Saya sering dengar daripada kawan-kawan saya sendiri, daripada video-video di TikTok Prof. Banyak lagi kalau di kalangan mahasiswa yang masih terkurung dengan kisah lama. Kisah-kisah di matrik, kisah-kisah diploma, kisah-kisah di sekolah-sekolah dulu yang menyebabkan mereka tidak mampu mencari kebahagiaan mereka di peringkat sarjana muda. Mereka mengatakan, kenapa aku dulu duduk di matrik ramai kawan, masuk universiti untuk sarjana muda tak ada kawan. Kenapa dulu aku makan ramai-ramai, sekarang aku makan sorang-sorang. Ini bukan perkara yang direka-reka, tapi kenyataan yang benar yang saya sendiri dengar daripada cerita kawan-kawan saya. Kerana mereka terlalu hidup dalam kisah lama yang bukan dan tidak mengambil pengajaran daripada kisah itu, tetapi membawa perkara itu sehingga menjadikan diri mereka tidak mampu untuk mencari kebahagiaan diri sendiri pada waktu kini. Jadi hal ini membunuh potensi diri mereka untuk terus berkembang pesat mencari apa yang sebenarnya mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Itu perkara yang sangat teruklah yang saya dapat lihat daripada kalangan mahasiswa itu sendiri, kerana mereka tidak sedar bahawa sejarah yang lampau itu mampu memberikan kebaikan dan waktu kini adalah hadiah yang mereka harus hargai sebenarnya. Betul tak Prof? Betul tak Puan Nani? Itu salah satu kesan yang pertama. Kesan yang kedua adalah mereka akan bertindak di luar kawalan. Tindakan luar kawalan ni mana katanya akan memberikan kesan yang negatif kepada diri mereka sendiri. Sebagai yang diutarakan oleh Puan Hainani itu sendiri tadi, kes bunuh diri, melakukan kes gejala sosial, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, gangguan seksual, apa lagi, gejala aktiviti songsang yang kini semakin meningkat dalam kalangan mahasiswa itu sendiri. Dan hal itu, kes itu sebenarnya tidak perlu, sepatutnya tidak wujud. Kerana apa? Kerana pihak universiti telah memberikan 100% tindakan yang terbaik kepada mahasiswa melalui aktiviti, melalui indeks-indeks yang bakal dikeluarkan nanti. Tapi apakah faktor sebenarnya? Apakah persoalan-persoalan yang sebenarnya bermain di minda mahasiswa kita sekarang ini? Jadi saya rasa nak kata PKP, masalah COVID-19, saya sendiri pelajar yang terkesan akibat COVID-19 selama 2 tahun Prof Puan, saya terpaksa menjalani pembelajaran secara atas talian 2 tahun, bukannya sekejap, lama 4 sem.
pelbagai suasana, pelbagai kerenah yang telah saya lalui sepanjang saya belajar di rumah. Tapi mengapa hari ini saya mampu untuk berada di sini berkongsi sedikit pandangan mahasiswa mengenai kesejahteraan di universiti. Jadi hari ini saya ingin mengajak kepada pendengar mahasiswa yang bersama kita pada hari ini untuk keluar daripada zon selesa kita sepanjang berada di rumah. Dulu di rumah orang masakkan untuk kita, orang sediakan tempat tidur kita, pakaian kita. Tapi hari ini saya ingin anda mencabar diri sendiri untuk keluar daripada zon selesa dan mencari apakah sebenarnya keinginan anda. Jangan sekadar mengeluarkan persoalan kenapa, kenapa tetapi tidak disusuli oleh apa-apa tindakan. Kerana itu bakal membunuh diri anda sendiri. Kerana anda bakal terkurung dengan kisah lama, anda tidak akan dapat mengembangkan potensi diri anda. Dan seterusnya, sudah tentu pelajar ataupun mahasiswa yang tidak memiliki kesejahteraan diri ini akan menjadikan diri mereka lemah, tidak mampu untuk orang kata sekarang ni terms manja orang kata diberikan kepada mahasiswa. Kenapa sebenarnya perkataan itu wujud dalam kalangan mahasiswa? Perkataan itu memberikan imej yang buruklah kepada mahasiswa itu sendiri. Perkataan manja dengan assignment banyak yang tidak, sebab dulu masa zaman COVID-19 kami diberikan assignment yang banyak ataupun tugas yang banyak tetapi dapat diselesaikan kerana mudah. Ataupun contoh test, apakah kami dapat melihat nota-nota dengan mudah. Tapi bila dah bersemuka macam ni, kami perlu mencari berusaha dengan lebih gigih lagi lah untuk mencari sumber-sumber yang dapat menyelesaikan segala tugasan dan ujian-ujian yang diberikan oleh lecturer. Jadi untuk menghapuskan perkataan manja dalam keadaan mahasiswa, saya ingin mengajak semualah mencari kesejahteraan diri dalam diri mereka sendiri untuk kita memperkukuhkan jati diri kita sebagai mahasiswa yang sebenar. Jangan duduk di tapuk lama, di tapuk yang selesa. Jadikan, keluarkanlah diri anda untuk mengembangkan lagi potensi diri supaya kesan-kesan buruk yang mampu memberikan imej negatif kepada mahasiswa itu sendiri dapat dihapuskan. Jadi saya sekadar itu pendapat yang dapat saya curahkan. Terima kasih Cik Fat. Alright, okay, terima kasih diucapkan kepada Saudara Amir di atas perkongsiannya sebentar tadi. Nampaknya dekat sini kesejahteraan memang adalah elemen yang sangat penting dalam diri seorang mahasiswa itu sendiri. Sebab ianya merangkumi semua, termasuklah ketahanan diri dalam menentukan ataupun dalam menghadapi tekanan dan ujian yang dihadapi dalam kehidupan kita. Jadi kita terima kasih saya ucapkan kepada barisan panel kita yang pada hari ini yang banyak perkongsian yang sangat padat, ringkas dan padat, dan yang paling penting santai, janji sampai. Alright, tapi sebelum kita mengakhiri kita punya bual bicara kita pada pagi ini, mungkin kita boleh dengar dulu sedikit sepatah dua kata-kata akhir daripada para panel kita untuk menasihati atau memperingatkan semula kepada penonton-penonton tentang kepentingan kesejahteraan dalam diri mahasiswa. Mungkin kita boleh mulakan dulu dengan Prof. Rohani. Terima kasih Cik Fat. Bagi saya yang penting adalah kesediaan untuk kenali siapa rakan-rakan di sekeliling kita, siapa orang yang ada di bahagian unit counselling. Kenali kaunselor, sebab dengan kita kenal orang lain, kita akan kenal diri kita sendiri. Itu daripada saya. Alright, okay, terima kasih Prof. Rani. Kalau kenal kita orang lain, kita kenal juga diri kita. Seterusnya Puan Haninani. Okey, sedikit daripada saya kata-kata akhir untuk anak-anak pelajar khususnya yang mendengar kita bersama-sama hari ini. Apa yang kita mahukan adalah mahasiswa UMT dapat menikmati kehidupan kampus yang lebih seronok dan sejahtera. Jadi kita sedar dengan cabaran kesihatan mental yang begitu mengasak mahasiswa sekarang, dan di sini saya tegas menyatakan kami barisan kaunselor ingin membantu anda sedaya upaya kami, seikhlas hati kami, dan datanglah dapatkan perkhidmatan yang ada yang kami sediakan untuk anak-anak pelajar, untuk pelajar-pelajar semua. Setidak-tidaknya kami boleh membantu sedikit sebanyak situasi yang anda alami, dan kami juga menyediakan bantuan dari sudut pembimbing rakan siswa UMT yang boleh menjadi medium perantaraan antara pelajar kepada kaunselor
supaya kami boleh terus membantu anda untuk terus sejahtera. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Alright, okay, terima kasih Puan di atas nasihat dan pesanannya sebentar tadi. Mungkin kita boleh teruskan kepada saudara Amir. Okay, baiklah, dengan moto bantu diri dan bantu orang lain, saya selaku wakil daripada Kelab Pembibirakan Siswa ingin menyebarkanlah segala kebaikan dan kesejahteraan bersama dengan unit section counselling yang bernaung di bawah PPHKP HEPA UMT. Jadi saya ingin mengajak semua mahasiswa mengenali apa sebenarnya keinginan yang anda inginkan sepanjang berada di universiti, di kampus ini. Jangan pernah menjadikan apa-apa alasan yang bakal membunuh diri anda sendiri untuk bergerak maju ke hadapan menggapai apa yang anda ingini. Jadikan medium perantara kami iaitu PRS yang mengadakan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik sepanjang berada di universiti ini untuk anda mengembangkan potensi diri anda, untuk anda lebih mengenali diri anda dengan menyertai pelbagai program yang kami akan jalani bersama PRS dan juga section counselling. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Alright, okay, terima kasih saya ucapkan kepada semua barisan panel bual bicara kita pada hari ini. InsyaAllah semoga segala apa yang disampaikan pada hari ini kita sama-sama dapat membantu para pelajar kita untuk meningkatkan perkembangan dan pembangunan mahasiswa itu sendiri. Sekian sahaja bual bicara kita pada hari ini. InsyaAllah Pusat Kaunseling dan Kesetaraan Mahasiswa akan terus bingkas untuk memperkukuh kesejahteraan mahasiswa itu sendiri. Sekian sahaja daripada kami. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.